أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره الكافرون. فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu semula pada malam yang berbahagia ini, yang dinamakan sebagai malam yang penuh keberkatan, yaitu Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah berada pada malam yang kelima daripada bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan terus meninggalkan kita dan terus meninggalkan kita. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, sama ada kita leka ataupun kita tidak leka, yang pastinya Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Yang mana sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sajalah mereka mengambil peluang keemasan ini untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, sidang jemaah yang dimuliakan, malam ni saya tak panjang sangat, saya kira jangan susah hatilah. Tengok semua bakal susah hati lah kau. Ya, walaupun saya mai tempat jauh, tetapi sekiranya pendek saja. Contoh yang saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, malam ni malam yang kelima. Rasanya masih ramai kot, ya, nah. Inilah lelakinya, nah. Ya, lelakinya banyak ni lah saja. Ya, yang kemungkinan yang lain ada pergi ke masjid dan tempat-tempat yang lain, dan ada juga yang ada hal dan masalah yang tertentu. Ala kulli hal, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya beranggapan dengan husnuzan, baik sangka, ya, dalam kita mengejar akan hakikat Allah Subhanahu wa taala, hakikat perjalanan kehidupan ini. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai berbagai-bagai keistimewaan yang secara khususnya berada dalam bulan Ramadan yang tidak berlaku pada bulan-bulan yang lain. Yang pertamanya, secara ringkas saya nak sebut bahawasanya yang khusus dalam bulan Ramadan itu adalah, pertamanya adalah puasa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintah dan diwajib kepada kamu melaksanakan puasa seperti mana diperintah dan diwajib kepada umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kamu. Artinya, tuan-tuan yang saya muliakan, puasa ini kalau kita tengok di segi latar belakangnya, di segi sejarahnya sendiri, bukan saja khusus kepada umat Nabi Muhammad, bahkan ia pernah berlaku zaman ataupun berlaku ketika mana sebelum daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Bahkan tuan-tuan yang saya muliakan,
Bahkan puasa ini bukan saja sekadar pada umat ataupun pada orang Islam saja daripada Nabi Adam dan sebagainya, tetapi ia juga menjadi ritual kepada agama-agama yang lain. Ya, sama ada agama itu macam agama yang dekat dengan rumah saya tu, Batu Kif. Ya, yang Batu Kif, ya, dia pun juga puasa. Yang Batu Kif tu dia bukan 3 calik, dia 4 calik lagi. Ya, dia juga berpuasa dan puasa dia melebihi puasa kita. Ya, kita puasa siang kita tak makan, malam kita makan. Ya, kita berpuasa siang itu bermula daripada subuh sampai kepada maghribnya. Kita menahan diri daripada makan. Tetapi malamnya kita dibenarkan oleh syarak kita makan. Tetapi bagi agama yang lain, seumpama agama Hindu, puasanya lebih dahsyat dan lebih istimewa berbanding dengan kita. Ya, malamnya sekadar makan, bahkan bukan sekadar sebulan, lebih daripada sebulan. Begitu juga agama Buddha, begitu juga agama-agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, agama-agama seluruh daripada dunia. Puasa ini sebagai bentuk ritual yang mana meningkatkan orang itu kepada ketuhanan. Ya, yang mengangkat martabat seseorang itu kepada daripada peringkat bawah kepada peringkat yang lebih tinggi, mengikut kepahaman agama itu masing-masing. Ya, tuan-tuan yang saya muliakan, namun bagi Islam, berpuasa ini hanya Allah Ta'ala wajibkan dalam bulan puasa, tidak diwajibkan di dalam bulan yang lain. Bahkan puasa dalam bulan Ramadan ini sebenarnya tidak memberatkan kita. Bahkan adalah dalam setahun jasad kita ini perlu overhaul. Ya, perlu overhaul. Macam kereta pun mesti tukar minyak hitam bila kilometer dah cukup. Maka jasad manusia ini juga seperti mana kenderaan yang bergerak, yang perlu ada prosesnya. Bagaimana proses ini membentukkan balik kepada pembentukan jasmani dan juga pembentukan rohaniah kita itu sendiri. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bila sebut puasa, semua orang puasa, melainkan yang tak puasa. Ya, semua orang puasa. Alhamdulillah. Nak puasa ni senang tuan-tuan. Nak bagi sah puasa tu senang ya. Tapi nak diterima puasa di sisi Allah Ta'ala tu yang payah. Nak bagi sah puasa ni senang ya. Sah puasa senang. Nak bagi puasa tu diterima Allah Ta'ala tu, itu masalah. Rukun puasa ada berapa? Puasa ada sini. Rukun puasa ada berapa? La ilaha illallah. Kita puasa hari keempat ni. Puasa atau tak puasa ni? Ada tahid dan nifas. Ya. Rukun puasa ada 3. Rukun nikah ada berapa? 5. Oh, pandai jawab. Rukun nikah pandai jawab. Ya, rukun puasa tak boleh jawab. Tak apa, bukan tak boleh jawab. Tak nak cakap tu tekak-tekak. Ya. Rukun puasa ada 3 ya. Ya. Rukun puasa ada 3. Yang pertamanya niat. Bila sebut innamal a'malu binniyat, segala bentuk amalan mesti niat. Ya. Yang keduanya apa tuan-tuan yang saya muliakan? Imsak. Menahan diri, imsak ma'al ta'am wa syarab. Menahan diri daripada makan dan minum dan semua perkara yang boleh membatalkan puasa. Yang ketiga, bila ada puasa mesti ada wujudnya orang yang berpuasa. Nama dia Shaim, orang yang puasa. Maka syarat bagi orang yang puasa ni dia ada 3 syarat. Yang pertamanya Islam, yang keduanya berakal, yang ketiganya suci daripada haid dan nifas dan wilayah. Ya, suci daripada haid dan nifas. 3. Maka ini syarat bagi Shaim. Jadi bila mana kita sebut rukun, bila mana dikerjakan rukun yang 3, yang pertama niat, yang kedua insan, yang ketiga Shaim, maka puasa itu sah. Ya, sah puasa senang. Tetapi nak diterima puasa ini perlu kepada penghayatan, perlu kepada kajian, perlu kepada ilmu dan sebagainya, baru kita tahu puasa ini diterima Allah Ta'ala ataupun tidak. Yang pertama niat tuan-tuan, semua orang tahu masalahnya. Yang kedua menahan diri makan dan minum, orang tahu. Puasa ni cukup senang tuan-tuan. Ya, puasa cukup senang berbanding sembahyang. Puasa ni bila jahil, bila main lupa, main jahil, walaupun dia makan berapa pinggan sekalipun, dia tak baca. Dia jimat dalam keadaan lupa, jahil dia, lupa dia, tak baca puasa.
Ya, dia muntah dalam keadaan dia tak sedar, dia jahil, tak batal puasa. Tu beza puasa. Bangun pagi tak tahu dia hilang akal macam mana tahu. Dia masuk dapur, dia tengok nasi, seronok tengok nasi tu, dah semalam tak lanjut, dia ada rasa macam tak puasa ni. Dia pun makan, habis makan semua dah kenyang, baru dia teringat yang dia ni puasa. Ya, batal tak puasa dia? Dia tak ingat ni. Batal puasa. Sebab apa? Sebab syarat dia berakal. Kalau tak lupa tak apa, tak ingat, dia memang tak batal, tak salah. Ya, syarat dia lupa. Kalau tak beringat, mana dia akal tak ada. Sama pun istilah dia lah. Baik. Jadi tuan-tuan, bila dia makan dah kenyang dah, akhirnya baru dia sedar dia puasa. Puasa dia batal tak? Puasa dia tak batal. Jadi kalau kita berlaku kepada kita masa tu nak sebut Astaghfirullahalazim ke? Alhamdulillah. Nak sebut apa? Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. Allah Ta'ala nak bagi makan pada kita. Senang puasa. Sembahyang ni pula beza. Sikit dimaafkan. Ya, sikit dimaafkan. Besar dia bidisari. Lebih pada tu besar dia, sama ada sengaja atau tak sengaja, sembahyang batal. Pula. Beza dengan puasa. Pasal apa yang berlaku macam ni? Sebab mengingatkan sembahyang tu detik waktunya pendek sangat. Dia kita sembahyang 5 minit, 10 minit. Detik nak mengingatkan sembahyang tu sekejap. Tapi detik nak mengingatkan bahawasanya kita puasa ini sangatlah panjang. Ya, daripada subuhnya sampai kepada maghribnya. Ya, sahabat saya duduk di England. Ya, mereka mula start siang dia panjang berbanding malam. Mula start pukul 2, pukul 9 baru boleh buka puasa. Ya, mula start pukul 2 sampai pukul 9. Berapa jam yang malam. Ya, teruk tak? Makna dia nak ingat puasa tu banyak terlupa daripada terjaga. Puasa sah. Beza dengan sembahyang. Bab sah ni bila rukun dia cukup, sah. Orang pergi Mekah, rukun haji ada berapa? Ada 6 ya. Rukun, tawaf, sa'i, kunci, tertib. Bila rukun tu cukup, lengkap, haji itu sah. Persoalannya yang tuan-tuan, penerimaan di sisi Allah. Ini masalah. Ramai orang puasa tuan-tuan, tapi dia tak semayang. Dia mula. Dia masuk tak bab semayang dalam rukun puasa? Dia tak masuk. Ramai orang puasa tapi tak semayang. Nak kata puasa dia batal lah? Dah, sebab dia tak masuk dalam rukun puasa. Puasa dia sah. Mana dia daripada subuh kita mula start puasa tu 100. Mai dekat Zuhur tinggal 50 dah. Ya, mai dekat Asar tinggal 10. Lepas pada Asar pergi pasal Ramadan, tengok pula Allah perempuan serat pula dah. Hilang 10. Dia dah baki tinggal 10. Yang ni persoalan ulama. Yang mana tu pahala yang Allah Ta'ala bagi bagi segi puasa, akhirnya dicerap dengan nilai dosa kita. Akhirnya habis. Sebab itu Nabi SAW sebut, kam min sa'imin laisa lahu min sawmi illa ju'i wal fatash. Berapa ramai kata Nabi daripada kalangan kita yang puasa, tidaklah baginya puasa melainkan dahaga dan lapar. Dahaga lapar, pahala tak ada. Sah ada puasa, sah. Nak sembahyang mesti ada wuduk. Betul tak bang? Ada tak ada wuduk sah nak sembahyang? Tak ada, tak sah. Jadi syarat sah sembahyang mesti ada wuduk. Wuduk kita ambil wuduk. Bila mana wuduk ni kita perlu ada air. Ya, perlu ada air. Air kita curi. Sebab baru ni air tak banyak, kita curi buang. Ya. Bila curi itu kita ambil wuduk. Rukun wuduk ada 6, 4 basah, 2 kering. Ada. Ya, niat, muka, tangan, kepala, kaki, tertib, cukup. Bila wuduk dah cukup, sembahyang sah dah? Sah. Bila sembahyang sah, persoalan dia bila timbal balik dengan perbuatan kita ambil wuduk dengan curi tadi ni, bahkan kemungkinan pahala pula tak ada, dosa pula lebih. Tu dia jadi gitu. Ya, sidang jemaah yang dimuliakan, ramai orang puasa tapi tak sembahyang. Betul tak kata saya? Dia puasa dia boleh punya, tak ada masalah. Sedangkan sembahyang ni, dia rukun dia juga, puasa ni pun rukun juga. Rukun Islam yang kelima juga, sembahyang tu nombor 1. Ya, selepas pada syahadah lah, syahadah nombor 1, yang kedua iqamus salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan. Betul yang saya. Ramai orang puasa, orang dia tak jaga.
Macam mana puasa dia tu? Jangan tanya saya, kamu jawab sendiri. Ramai orang puasa tapi masih duk kekal benda-benda yang haram. Duk makan benda haram, masih makan, duk jual beli dengan benda yang syubhat dan sebagainya. Ramai-ramai orang yang puasa, dalam diri dan jasad dia ada sifat hasad dengki lagi. Benda yang kotor dalam diri dia masih ada, fitnah dalam diri dia masih ada, tak puas hati dalam diri orang tu masih ada dan sebagainya. Sedangkan dia puasa tak? Dia puasa, dia bayang tak? Dia semayang, tapi dalam diri dia tak clear. Maka ketika mana dia tak clear itu, puasanya sermada puasa. Kam min sa'imin laisa lahu min sawmi illa juni wal. Contoh yang saya mulakan ini pertama. Sebab itu nak puasa ni sunat. Nak kata kita ni puasa hebat, kita tak hebat lagi. Yang hebat ni makna dia puasa yang Allah Ta'ala tentukan dan diterima Allah, tu yang hebat. Sebab martabat bagi orang yang puasa ni, dia ada 3 martabat. Yang pertama, puasa orang awam. Yang kedua, puasa al-khawas, orang yang khawas. Yang ketiga, puasa orang khawasul khawat. Oh, apa datang kau tu bunyi besar. Pelik sangat, kawat. Ya dah. Yang ni saya tak mahu boleh dulu. Ini martabat kita cerita kemudian. Ya, kita duduk martabat nombor berapa? Yang disebut ulama ada 3 martabat ya. Kita duduk martabat nombor 4. Lagi fail. Ya. Yang keduanya sidang jemaah yang dimuliakan, keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan adalah Quran. Tarawih kita maklum. Sebab apa? Bulan Ramadan memang tarawih khusus, tak ada bulan lain. Bagi kita, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan tu bulan yang diturunkan akannya Al-Quran. Hudan linnasi, untuk bagi manusia. Contoh yang saya muliakan, Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada baginda Nabi Syaban dalam bulan Ramadan untuk bertadarus Nabi bersama Jibril. Bertadarus Nabi bersama Jibril. Ya, dan kita ambil sempena. Sepatutnya kita tak boleh tadarus sebulan dalam bulan Ramadan ya. Tiap-tiap bulan kita tadarus. Sebab kita bukan Nabi, kita bukan orang yang hafal Quran, orang yang lekat Al-Quran. Tapi Jibril datang sebagai bentuk tarbiyah kepada Nabi, dan Nabi nak abak tarbiyah ini kepada umatnya. Sebab itu bulan Ramadan ini disebut Nuzulul Quran. Ya, yang mana Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, imam mazhab kita ni. Ya, Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Yang mana Imam Syafi'i ini pada bulan Ramadan dia khatam Quran sebanyak 60 kali. 60 tuan-tuan. Kita pun khatam, termasuk saya, tapi kulit ke kulit. Isi belum, lagi tengok dulu. Ya, lemah hingga no. Ni bukan kata saya hebat tak, semasuk saya lah. Kita buat perkongsian diri bersama-sama. Ni adik-beradik besar. Ya, cuma mak lain kau asing-asing. Ya dah. Tapi kubur sama, di tempat yang sama, perjalanan tu sama tempat. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Imam Syafi'i dia bukan hafal, dia tadarus Quran, mengkhatamkan Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 2 kali satu hari, sebulan 60 kali. Satu hari 2 kali khatam Quran. Satu kali khatam bersama dengan semayang, ya, semayang sunat. Mayang sunat sekali khatam Quran. Kita mayang tarawih 8 rakaat sekeru dah longgak dah. Tu baru baca ayat lazim. Ada tak dalam Quran ayat lazim? Ada di dalam Quran ayat yang dinamakan surah Al-Lazim. Jangan duk tambah dalam Quran ada 114 surah ya nak. Lagi duk tambah lagi surah yang terakhir 115 surah lazim. Tak ada nak. Dia panggil orang Kedah kata ayat lazim ni biasanya ayat-ayat yang pendek dalam juzuk amma yang menjadi hafalan bagi Tubilai untuk siap senang. Kalau boleh hafal yang tu, boleh angkat naik ke lah. Campur surah Sajadah dengan surah Al-Insan ataupun surah Mulk. Ya dah. Baik, baru jadi beriman lah. Ya. Makna dia ayat-ayat surah-surah yang menjadi kelaziman ritual dalam masyarakat kita Melayu. Contoh yang saya mulia, mayang sunat Imam Syafi'i,
dia tak berjemaah. Tolak tarawih yang berjemaah. Lain pada tarawih, beliau bangun tahajud malam, sembahyang sunat dia tak banyak rakaat, tapi setiap rakaat yang bacaannya. Kita pula kejar rakaat tu yang tertungging-tungging sampai tak ada pemahaman apa langsung tu. Bayang bagi dia tenang, baca tak panjang pun tak apa, bagi dia ikut ada pemahaman dan sebagainya. Ya, tak perlu kada panjang. Kalau panjang boleh mendesak. Sebab sifat terjemaah tak boleh. Au khairul umur awsatuha. Nabi tak ajak kita tak. Ya, sebab sunat ini memberi dan bagi kelonggaran kepada setiap manusia. Nak balik, nak tambah, bayar dia. Ya, contoh yang saya muliakan. Jadi dia sembahyang sunat, sembahyang dia boleh khatam satu Quran satu malam. Di luar daripada sembahyang, beliau pula dia khatam Quran di luar pada sembahyang satu kali pula. Maksudnya satu hari dua. Kita kalau tahun ni tak banyak pun tuan-tuan boleh khatam satu Quran pun jadilah. Satu sehari satu juzuk, satu juzuk. Dalam satu juzuk ada 8 ayat ya. Ya tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah dengan 5 waktu kita baca, insya-Allah habis satu juzuk. Ya. Bahkan sidang di bawah yang dimuliakan. Di sini ada tadarus ya. Ramai tak? 30 orang tu. 30 orang betul lebih. Mana ramai kan? Okay. Ataupun dia suka ni dia nak jaga masyarakat ni dia sebut lebih. Ya, tak kurang tu saya kata. Saya tak tengok. Ya. Baik, ala kuliah sidang jemaah yang dimuliakan, tadarus baik daripada kalimat dan rasul belajar. Nabi bertemu dengan Jibril, tu dia panggil ulang kali. Sebab itu tadarus ni perlu ada nakib seorang yang faham tentang bacaan dalam Quran itu, dan juga makrah dan juga panjang. Walaupun dia tidak mengetahui secara detail dari segi tajwid itu sendiri, mak lazim, mak apa semua tu, mak muttasil, mak iwat, mak apa, tapi dia boleh baca Quran itu dengan baris yang jelas, makrah yang jelas, ya, panjang dan pendek yang jelas. Cukup ya, satu ada nakib semua. Jadi kadang-kadang jawatan kuasa terpaksa sediakan satu penarikan supaya orang buat tadarus, bagilah MTK, bagi batik, bagi apa supaya ada tarikan. Tapi kadang-kadang tak bawa tarikan juga tuan-tuan. Sebab apa? Kalangan jemaah ni masing-masing ada hal masing-masing. Kadang-kadangnya saya ni bukan tak mau nak tadarus dah. Bayanglah Ustaz, tak perlu bayang Ustaz. Saya kata nak bayang apa? Kau tak cerita lagi. Ya, bayang Ustaz, sekali baca satu baris kena tegur, satu baris kena tegur. 3 baris tinggal tegur. Tegur lah Ustaz, malu Ustaz, yang dia tegur tu orang bawah pada saya lagi. Saya duduk di rumah, siapa pun tak tegur. Ya, okey. Ustaz. Jadi akhirnya tak jadi. Tadarus lah. Tadarus di rumah. Tadarus tu di rumah no. Insya-Allah husnuzan. Baik sangka lagi. Ya, baik sangka lagi dalam bulan Ramadan. Ya, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga tuan-tuan, yang terakhir ya, iaitu tarawih ini sendiri tuan-tuan. Tak ada dalam bulan. Bila kita koyak kalender tu, kita koyak umur kita. Ya, balik ke rumah hari ni, apa, esok 3 bulan koyak. Itu kita koyak umur kita. Ya, makna dia semakin dikoyak umur kita semakin hampir dengan Allah Ta'ala. Kubur kata dah dekat ya. Contoh yang saya muliakan, bahkan pula jadi isu di setengah-setengah tempat, kadang-kadang sama ada penceramah itu sendiri dan sebagainya, memainkan isu dapat dengan luh-luh. Ya, baik tuan-tuan yang saya muliakan, tak payah main isu-isu macam ni. Ya, bahkan di Selangor ni seolah-olahnya Selangor ni Selangor ni 8 rakaat. Dia mengatakan seolah diwaktakan 8 rakaat. Tak pernah kerajaan Selangor ataupun Majlis Ulama Islam Selangor mewaktakan 8. Ya, nak buat 8 pun boleh, nak buat 20 pun boleh, nak buat 36 boleh, nak buat 41 boleh, nak buat 29 pun boleh. Masuk witir lah. 36 tak masuk witir 39. Nak buat 41 pun boleh, tak buat langsung pun tak apa. Tak betul. Jadi duk jadi balok macam ni. Saya kata kenapa lah dikaitkan sangat bab-bab begini. Orang boleh datang semayang 8 pun tak apalah. Kamu nak sambung 28 orang nak balik, jangan kata apa. Tak ada masalah apa.
Cuma di sana tuan-tuan, kalau boleh ambil sedikit kesempatan sebab itu kita ada tazkirah sikit, ya, supaya memperingatkan kepada tuan-tuan sekalian dan diri saya sendiri. Kalau kita sembahyang sunat ni kita boleh hadir, apa salahnya selepas ini kita berazam dalam diri bahawasanya sembahyang fardu itu hukum dia wajib daripada yang sunat. Kita beriktikad daripada ini, selepas daripada ini tak mau lagi tinggal solat berjemaah. Dalam apa situasi sekalipun, kalau tidaklah siang kita boleh ambil semuanya, maka sekurangnya malam kita ambillah satu waktu sembahyang berjemaah. Sama ada maghrib mungkin kita baru sampai daripada kerja, ambillah isya sekurang-kurangnya, bahawasanya rumah Allah Ta'ala kenal kita. Yang inilah rumah yang boleh menyelesaikan segala masalah, kerana dinamakan rumah Allah Subhanahu. Baik, tuan-tuan yang saya mulia, boleh tak? InsyaAllah kita berazam dalam diri kita, ya, bukan sekadar tetapi beriktikad dalam diri untuk mewujudkan satu perubahan yang besar di dalam kehidupan kita, insyaAllah. Ya, baik, setakat itu mampu saya sampaikan, tuan-tuan. Cuma saya berpesan pada diri saya dan juga untuk sekalian, dalam kita menghadapi Ramadan ini dan kita berbuka puasa dan kita berpuasa, jangan kita lupa kepada sahabat-sahabat kita seagama dengan kita di luar sana, ya, yang mereka itu dalam hidup mereka sentiasa berpuasa, tidak mengenal akan berbuka puasa dan menikmati ibadah, tetapi mereka tetap melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan ini, walaupun jasad mereka pada asalnya memang sentiasa berpuasa. Doalah kepada rakyat Syria, ya, bila kita makan, Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala rizqika afṭana, ya Allah, kau limpahi rezeki kepada dia. Rezeki ini ada dua, dalam bentuk yang nyata dan bentuk yang tidak nyata, ya, baik dari segi jasad dan juga pengalaman dia. Ya, kita doa bagi rakyat Syria, begitu juga di Palestin, ya, begitu juga di Iraq. Iraq Sunni dah semula menghampiri, ya, menguasai bumi Iraq kembali daripada tamukan Syiah. Begitu juga di Afrika Tengah yang dipanggil penghapusan etnik di Afrika Tengah, yang mana negara Islam tidak ada buat apa-apa tindakan pembunuhan etnik di Afrika Tengah, termasuk di Rohingya dan juga di China, ya. Di China di satu pedalaman yang mana penghapusan etnik bagi orang Islam berlaku di sana. Sidang doa yang dimulia, kita doa juga, ya, khusus kepada diri kita dan sahabat kita di sini. Dan bila kita makan, kita kena ingat juga orang yang lebih miskin daripada kita. Walaupun kita duduk dalam suasana begini sederhana dan sebagainya, tapi ada orang yang lebih susah daripada kita, menikmati Ramadan juga sama dengan kita dan beribadat sama dengan kita. Bahkan mungkinan mereka itu doa mereka lebih baik daripada kita. Dan insya-Allah, mudah-mudahan doa Allah Ta'ala ni kita sebut di mana tempat pun sampai. Dia ibarat peluru, tuan-tuan, ya, sama ada bagi orang yang hidup ataupun orang yang mati. InsyaAllah setakat itu mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan diketemukan semula oleh Allah Ta'ala bila masa dirancangan, insyaAllah, dan bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan umur kita sekalian, insyaAllah. Aku qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.